الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا من صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya untuk lagi sama-sama kita meneruskan siri muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah, hari ini kita pada majlis yang ke 122. Jadi setelah mana kita hampir 2 minggu bercuti. Dan sebelum tu saya mohon maaf sebab tak dapat meneruskan. Ini pada bulan Ramadan lepas tak dapat meneruskan sebab ada masalah sedikit. Alhamdulillah, insya-Allah ala kulli hal Allah Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita meneruskan bacaan ini, kitab ini, insya-Allah, dan kita akan khatamkan dengan secepat mungkin, insya-Allah. Tapi banyak lagi lah. Ini sekarang ni baru sampai separuh kitab. Mereka kata ada lebih kurang, ada lebih 100 lebih lagi siri pertemuan kita, insya-Allah. Baik. Hari ini kita masuk pada kitab Azkaril Jihad. Berkenaan dengan zikir-zikir semasa ini berkaitan dengan jihad, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, al-jihad. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Amma azkaru safarihi wa ruju'ihi
fasayati fi kitab azkar safar insyaallah taala. Kata Imam Nawawi, adapun berkenaan dengan zikir semasa bermusafir, yakni musafir untuk pergi berjihad tersebut, wa ruju'ihi, dan zikir kembali daripada berjihad tersebut, yakni sepanjang dalam pemusafiran, fasayati fi kitab azkar safar. Kata Imam Nawawi, beliau akan mendatangkannya pada kitab azkar safar, iaitu dalam bab yang lain, yakni bukan dalam kitab azkar jihad ni, insya-Allah taala. Ini Imam Nawawi akan mentakhirkan, akan menyebutnya berkenaan dengan zikir safar tersebut di kitab azkar safar. Wa amma ma yakhtassu bihi fanadhkuru minhu ma hadara al-an mukhtasaran. Adapun apa yang dikhususkan yang berkaitan dengan zikir jihad ni, kami akan sebut ma hadara al-an, apa yang terlintas di hati saja. Imam Nawawi menulisnya berdasarkan daripada ingatan beliau sahaja, mukhtasaran, yakni secara ringkas saja. Baik. Yani bab yang pertama dalam kitab azkar jihad berkenaan dengan bab istihbab su'al syahadah. Ini berkenaan dengan istihbab, yakni sunat untuk su'al syahadah, untuk meminta, yakni minta kepada Allah asy-syahadah, yakni syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memohon kepada Allah akan ganjaran syahid semasa berperang, ataupun iaitu berniat untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala ummi Haram fanama thumma istayqadha wa huwa yadhhak faqalat wa ma yudhikuka ya Rasulullah qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna sabaja hadha al-bahr mulukan ala al-asirrah aw misla al-muluk faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada kisah dia, ada panjang lagi, cuma Imam Nawawi hanya mendatangkan syahid berkenaan dengan permintaan daripada sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Haram, iaitu beliau meminta kepada baginda Nabi untuk mendoakannya supaya tergolong di dalam golongan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok berkenaan dengan hadis ni. Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala ummi Haram. Ini pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke dalam rumah Sayyidatina Ummi Haram. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya pada waktu tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Quba. Maksudnya di sini rumah Sayyidatina Ummi Haram ni tersebut berada di sekitar Quba. Jadi setiap kali mungkin setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Quba, baginda akan pergi ke rumah Sayyidatina Ummi Haram. Yani dakhala ala Ummi Haram, dan dakhala ala maksudnya datang, masuk menziarahi ke dalam rumah Sayyidatina Ummi Haram. Yani Ummi Haram bintu Milhan. Fanama, dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya Sayyidatina Ummi Haram ni memberi makan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mana tersebut, setelah berehat, kemudian baginda Nabi pun tidur. Fanama. Dan ada dalam riwayat lain mengatakan pada waktu tersebut adalah waktu qailulah, yakni sebelum zuhur. Yani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sekejap, yakni sebelum zuhur. Summa istayqadha wa huwa yadhhak. Yani setelah mana baginda tidur tersebut, kemudian tiba-tiba baginda terjaga. Istayqadha. Tiba-tiba terjaga wa huwa yadhhak, dalam keadaan baginda ketawa. Yani ketawa dalam keadaan kegembiraan.
Faqalat wa ma yudhikuka ya Rasulullah. Kemudian Ummu Haram bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menggembirakan kamu, apa yang menyebabkan kamu ketawa wahai Rasulullah? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasun min ummati uridu alayya ghudatan fi sabilillah. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya baginda melihat di dalam mimpinya, nasun min ummati uridu alayya ghudatan fi sabilillah. Ini satu kumpulan manusia di kalangan umatku. Uridu ni maksudnya baginda Nabi diperlihatkan di dalam mimpi. Ghuzatan fi sabilillah, yakni mereka berperang di jalan Allah. Yakni mereka berjihad di jalan Allah. Yarkabuna sabaja hadzal bahr, dan mereka menaiki sabaja. Sabaja ni maksudnya menunggang ataupun berada di atas hadzal bahr. Yakni di atas laut. Maksudnya di sini mereka menaiki kapal. Kemungkinan pada waktu tersebut, pada zaman Rasulullah SAW, tidak, umat Islam tidak berlayar, tidak pernah menaiki kapal. Kebanyakan mereka hanya bermusafir menaiki kenderaan ataupun menunggang unta, menunggang kuda dan sebagainya. Langsung tidak pernah menaiki kenderaan di laut, kapal atau sampan dan sebagainya. Ini baginda Nabi SAW mengkhabarkan pada satu hari nanti umatnya akan menaiki kapal untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulukan 'alal asirah. Ini keadaan mereka tersebut seumpama muluk, yakni raja, 'alal asirah. Asirah ni jamak kepada sarir. Maksudnya di sini seolah-olah mereka ni berada di atas singgasana ataupun takhta kerajaan yang hebat. Ini baginda Nabi, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umatnya pada waktu tersebut seolah-olah berada dalam keadaan hebat, yang gah, disebabkan kegemilangan umat Islam pada waktu tersebut, kehebatan umat Islam pada waktu tersebut. Itu muluk, yakni tasbih sebagai perumpamaan. Mereka berada, perumpamaan sebagai mereka ni sekumpulan manusia yang hebat. Manakala sebahagian ulama menafsirkan, mentakwilkannya sebagai perumpamaan mereka di dalam syurga kelak. Jadi mereka berada dalam keadaan yang hebatlah, dilayani dan sebagainya. Au mislan muluk, ataupun mereka ni seumpama raja, disebabkan kekuatan mereka, kehebatan mereka pada waktu tersebut. Maksudnya di sini baginda Nabi SAW menggambarkan, menggembirakan bahwasanya baginda gembira dengan keadaan mereka tersebut. Mereka ni sangat hebat pada waktu tersebut. Faqalat ya Rasulullah ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Kemudian Ummu Haram berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doalah ay yaj'alani minhum. Doalah supaya Allah jadikan aku sebahagian daripada mereka yang kau sebutkan tadi. Fada'alaha. Kemudian baginda Nabi pun mendoakan kepada Ummu Haram tersebut. Fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi hanya menyebutkan setakat ini saja. Sambungannya lagi, setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ummu Haram tersebut, baginda sambung tidur balik. Tidur, tak lama lepas tu baginda terjaga lagi dalam keadaan ketawa juga. Kemudian ditanya oleh Sayyidatina Ummu Haram lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian baginda menceritakan, mengulangi apa yang disebutkan tadi. Baginda menceritakan bahawasanya sekumpulan daripada umatku yang berperang di jalan Allah, mereka ni menaiki kapal di atas lautan, seolah-olah seumpama mereka ni raja. Maksudnya mereka ni hebat pada waktu tersebut. Kemudian Ummu Haram minta doa lagi. Ya wahai Rasulullah, jadikanlah saya di kalangan mereka. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, mendoakan, anti minal awwalin. Kamu di kalangan mereka yang terawal daripada mereka.
Kamu di kalangan mereka yang pertama berjihad di jalan Allah, yang menggunakan dalam yang berjihad di jalan Allah dengan menaiki kapal. Dan fi'lan apa yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut memang berlaku. Jadi pada tahun lebih kurang pada tahun 27 Hijrah ataupun 28 Hijrah, khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahawasanya pada waktu tersebut peperangan gerombolan tentera yang diketuai oleh Sayyidina Muawiyah. Ini pada waktu tersebut beliau menjadi khalifah. Pada waktu tersebut beliau mengetuai sekumpulan tentera, sekumpulan umat Islam untuk berperang dengan menggunakan kapal. Itu adalah peperangan yang pertama ataupun umat Islam yang pertama yang menggunakan kapal untuk berlayar, untuk bermusafir ataupun berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijadikan cerita setelah selesai peperangan tersebut, apabila sampai di Qobrus ataupun dikenali sebagai Cyprus sekarang, yang berdekatan dengan Turki ataupun Syria, yang kita tengok dalam peta tu, pulau Cyprus tersebut dalam bahasa Arabnya Qobrus. Apabila sampai di Qobrus tersebut, Ummu Haram dia nak turun daripada kapal untuk naik bagal. Bagal ni kecokan daripada unta dan himar. Kemudian dia nak naik, kebetulan pada waktu takdir Allah Ta'ala dia terjatuh daripada bagal tersebut semasa naik nak tunggang bagal tersebut, dan takdir Allah Ta'ala dia mati, meninggal dunia pada waktu tersebut. Dan kuburnya diceritakan dimakamkan di Cyprus tersebut, Qobrus tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya mukjizat ataupun mukjizat lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan perkara yang akan berlaku di pada waktu yang akan datang. Lebih kurang dalam 20 tahun selepas mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, maka berlakulah perkara yang kita sebutkan tadi. Baik. Itu syahidnya di sini Imam Nawawi nak menceritakan bahawasanya sunat ataupun digalakkan untuk kita meminta untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya apa yang nak disampaikan oleh Imam Nawawi. Baik. Qultu sabaju al-bahr. Kata Imam Nawawi, maksud sabaju al-bahr ni iaitu bi fath isa al-musallasah wa ba'daha ba'un muwahhadah maftuhatun aidan thumma jim ay dhahru. Maksud sabaj al-bahr ni adalah belakangnya, iaitu menunggang, seolah-olah menunggang di atas laut. Maksudnya di sini adalah dengan menaiki kapal di atas laut. Itu maksudnya. Wa Ummu Haram birra, iaitu beliau meninggal pada tahun 27 Hijrah ataupun 28 Hijrah, yang mana dia seolah-olah mendapat ganjaran syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia selepas mana berperang dia tak mati syahid, tapi Allah Taala beri kepada dia ganjaran mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebab atas permintaannya tersebut. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah an Mu'az radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadiqan thumma mata aw qutila fa inna lahu ajra syahid. Qala Tirmizi hadithun sahih. Ibn Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan Ibn Majah, yang mana sambung sanadnya dengan Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah al-qatla, barang siapa yang meminta kepada Allah al-qatla, maksudnya barang siapa yang minta kepada Allah asy-syahadah, iaitu mati syahid di jalan Allah, min nafsihi sadiqan, iaitu dengan hatinya
Itu di dalam hatinya, dalam riwayat yang mengatakan min nafsihi sadiqan min qalbihi. Dia minta pada Allah Ta'ala syahid di jalan Allah dengan sebenar-benarnya dalam hati dia. Dia jujur dalam diri dia, tanpa ada perasaan riak dan sebagainya. Dia minta pada Allah Ta'ala mati syahid. Summa mata au qutila, kemudian dia mati. Mati atau mati biasa, au qutila, ataupun dia qutila, dia dibunuh. Kalau mata ni mati biasalah, tanpa dia masuk peperangan dan sebagainya. Ataupun au qutila, maksudnya dia mati dibunuh, sama ada di dalam peperangan dan atau di luar peperangan. Fa inna lahu ajra syahid, maka sesungguhnya dia mendapat pahala syahadah, pahala mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Qala Tirmizi hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Iaitu disebabkan dia minta pada Allah Ta'ala mati syahid tersebut, Allah Ta'ala bagi dia ganjaran seolah-olah kalau dia mati di luar peperangan, maka dia akan mendapat seumpama mati syahid. Tapi kalau dia mati semasa dalam peperangan, dia akan mendapat pahala ganjaran pahala yang lebih tinggi. Berbanding, kata para ulama, kalau seseorang tersebut dia minta syahadah, minta mati syahid di jalan Allah, tapi dia mati atas katil, maksudnya bukan mati dalam peperangan, maka dia akan mendapat ganjaran seumpama mati syahid di jalan Allah, disebabkan permintaan dia tersebut kepada Allah. Adapun dia mati syahid di jalan Allah dalam keadaan dia minta pada Allah Ta'ala mati syahid, maka dia akan mendapat berkali ganda berbanding mereka yang mati syahid di jalan Allah tapi dia tak minta mati syahid sebelum peperangan tersebut. Itu beza dia. Maksudnya di sini kelebihan orang yang meminta mati syahid di jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan beri dia ganjaran syahid yang lebih tinggi. Baik. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man talaba ash-shahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talaba ash-shahadah sadiqan, barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan sebenar-benarnya dalam hati dia, u'tiyaha, maka dia akan diberi ganjaran pahala syahid walau lam tusibhu, sekalipun dia tak mati syahid semasa dalam berperangan. Itu kelebihan orang yang minta mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Qala wa rawayna fi sahih Muslim أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Sama juga riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minta pada Allah Ta'ala asy-syahadah, yakni ganjaran mati syahid di jalan Allah, bisidqin, dengan sejujur, dengan sebenar-benarnya dalam hati dia, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada, maka Allah Ta'ala akan sampaikan dia, maka Allah Ta'ala akan tempatkan dia di manazil asy-syuhada, di kedudukan orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas katil dia. Itu jelas kelebihan orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dimatikan ataupun mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun beliau seorang yang hebat, setiap kali masuk peperangan beliau akan menang, tapi kematian beliau adalah mati di atas katil, bukan mati syahid semasa dalam peperangan. Maka Allah Ta'ala beri kepada beliau
akan ganjaran syahid sekalipun mati di atas katil. Itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syahadah, yani mati syahid di jalan Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik. Bab hasil Imam Amir as-Sariyah ala taqwa Allah Ta'ala wa ta'limihi iyyahu ma yahtaju ilaihi min amri qitali aduwihi wa musalahatihim wa ghairi dhalik. Kemudian bab berkenaan dengan hasil imam, yakni galakan imam, yakni pemimpin Amir as-Sariyah kepada ketua kumpulan tentera, sekumpulan tentera ala taqwallah, untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Yakni pemimpin sesuatu negara berpesan kepada ketua tentera untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yakni pesanan sebelum dia berangkat menuju ke medan perang. Baik. Qala rawayna fi sahih Muslim an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyah awsahu fi khassatihi bittaqullahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimin khairan thumma qala ughzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumassilu wa la taqtulu walidan wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasi khisal wa dzakara al-hadis bitulihi. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran, apabila baginda melantik seseorang untuk menjadi ketua, ala jaishin, kepada satu kumpulan tentera, au sariyah. Sariyah ni maksudnya sekumpulan tentera lah, brigade, yakni ketumbukan tentera. Sebab apa dinamakan sariyah? Sebab sariyah ni kebiasaannya mereka akan berangkat ke medan perang pada waktu malam. Ini kalau kita bermusafir, contohnya untuk musafir pada waktu malam, itu dinamakan sebagai asra. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Isra, yakni baginda Nabi diisrakan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pada waktu malam, itu dinamakan sebagai Isra, iaitu permusafiran di waktu malam. Sariyah itu dinamakan sebagai sebab mereka ni berangkat ke medan perang pada waktu malam. Awsahu fi khassatihi, baginda akan mewasiatkan kepada ketua tentera tersebut, bitaqwallahi ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa man ma'ahu minal muslimin khairan, dan mereka yang bersama dengannya di kalangan tentera umat Islam khairan, dengan pesanan yang baik. Summa qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ughzu bismillah fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah dengan nama Allah, fi sabilillah, jadi di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, ini berperanglah man kafara billah, mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz umum, tapi yang dimaksudkannya adalah khusus. Ini perangilah mereka yang kufur, iaitu mereka yang memerangi Islam, iaitu yang dikecualikan mereka yang golongan tua, orang-orang tua, orang wanita, kanak-kanak, dan yang seumpama dengannya, iaitu perangilah mereka yang bersungguh-sungguh memerangi agama Allah Ta'ala. Ini lafaz umum, wa yuradu bihi al-khusus. Ughzu wa la taghullu, berperanglah wa la taghullu, janganlah kamu mengkhianati. Yani al-ghil maksudnya setelah mana pada waktu tersebut sekiranya umat Islam memenangi
peperangan tersebut mereka akan mendapat harta rampasan perang daripada musuh. Maksudnya Nabi pesan, kalau kamu menang, kamu mendapat harta rampasan perang tersebut, maka jangan kamu mengkhianatinya, iaitu dengan mengambil harta rampasan perang tersebut sebelum dibahagi-bahagikan oleh ketua tentera ataupun oleh Rasulullah sendiri. Maksudnya ambil harta rampasan perang tersebut dengan pembahagian yang betul. Wala taghdiru, janganlah kamu mengkhianati janji, tak setia kepada kamu kepada ketua kamu. Wala taghdiru wala tumassilu, dan janganlah kamu tumassil. Tumassil maksudnya menyakiti. Maksudnya dia jumpa musuh, dia nak mengazab musuh tersebut, sama ada dengan dia potong anggota badan tertentu dengan niat untuk menyakiti. Itu yang dilarang oleh syarak. Seperti contoh, dia potong tangan, tapi dia tak bunuh. Dia potong tangan, dia potong telinga, dia potong kaki dan sebagainya. Itu adalah maksudnya al-muslah. Itu dengan niat untuk mengazab seseorang, itu adalah yang diharamkan. Tak kiralah sama ada dia di kalangan kafir pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan tersebut. Kalau nak perang, nak berperang betul-betul, bunuh betul-betul. Jangan menyakiti dia, jangan mengazab dia. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kamu membunuh walid, maksudnya kanak-kanak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, dan apabila kamu bertemu dengan musuh kamu di kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasi khisal, maka serulah dia dengan tiga perkara. Cuma Imam Nawawi tak sebutlah di sini, disebabkan wa zakara al-hadis bitulihi, sebabkan syahidnya itu pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ketua tentera dan umat Islam ataupun tentera yang bersama dengan ketua tentera tersebut. Itu baginda Nabi pesan kepada supaya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, kemudian berperang dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah mereka yang betul-betul memerangi agama Allah. Berperanglah dan janganlah kamu mengkhianati harta rampasan perang, dan janganlah kamu mengkhianati taat janji taat setia kamu kepada ketua kamu, dan janganlah kamu menyakiti musuh-musuh kamu. Kalau nak bunuh betul-betul, jangan mengazab dia. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kamu membunuh kanak-kanak kecil. Dalam riwayat yang lain, janganlah kamu bunuh orang tua, janganlah kamu bunuh rahib, yakni pendeta, janganlah kamu bunuh wanita dan sebagainya. Baik. Wa dzakara hadis bitulihi, itu galakan daripada ketua negara kepada ketua tentera sebelum dia berangkat pergi ke medan perang. Baik. Babu bayan anna sunnah lil imam wa amir as-sariyah idza arada ghazwatan ay yuwarriya bi ghairiha. Iaitu di antara sunnah bagi ketua tentera sebelum dia berangkat ke medan peperangan, kalau orang tanya dia nak pergi mana, dia disunatkan untuk tauriyah. Tauriyah ni apa? Tauriyah ni maksudnya satu perkataan yang membawa maksud kepada banyak makna. Tapi dia maksud orang yang cakap tu maksud lain, tapi difahami oleh orang lain maksud lain. Contoh mudah kata adalah double meaning. Sebab apa? Hikmah kata para ulama supaya tidak dijadikan sekiranya kita mengucapkan perkara tersebut, kita cakap lain, maksud lain, dipahami oleh orang lain, supaya dapat menyembunyikan strategi kepada ataupun jawasis kepada mata-mata sebelum dia menceritakan kepada musuh kita. Itu hikmah dia, supaya menjaga strategi kita dalam peperangan.
قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد سفرة إلا ورى بغيرها. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak pergi musafir, baginda akan tauriah. Baginda tidak akan menceritakan perkara yang sebetul-betulnya. Maksudnya baginda tak menipu. Baginda cerita ni tapi dipahami oleh orang lain dengan perkara yang lain. Sebab apa? Sebab nak menjaga strategi ataupun supaya tidak dikhianati oleh orang lain, oleh orang munafik dan sebagainya pada waktu tersebut. Itu di antara hikmah kita tauriah, kita bercakap double meaning. Allah Ta'ala a'la wa alam. Cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang berikutnya, bab doa liman yuqatil atau ya'mal ma yu'in 'ala al-qital fi wajhihi wa dhikri ma yunashshituhum wa yuharriduhum 'ala al-qital. Ini berkenaan dengan doa bagi orang yang untuk orang yang keluar berperang. Ini ketua negara doakan kepada sekumpulan tentera tersebut. Itu maksudnya. Allah Ta'ala a'la wa alam. Kita akan bertemu pada majlis yang akan datang, InsyaAllah pada esok hari, insyaAllah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri, dan masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan kullu am wa antum bi khair kepada semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya sebagai di antara taman-taman syurga kelak, insyaAllah. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.